Alright, salam sejahtera diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Menteri Besar Terengganu sahabat saya, dan juga ahli-ahli yang berhormat, Datuk SS, Datuk KSU, rakan-rakan media yang saya hormati sekalian. Pada petang yang penuh bahagia ini adalah saat yang bersejarah di mana KPKT telah pun meneruskan jelajah sentuhan kasih KPKT ke negeri Terengganu Darul Iman yang sangat bertuah. Pagi ini saya telah pun merasmikan Taman Awam Keting seluas 22.12 ekar yang bernilai 17 juta hasil peruntukan daripada Jabatan Landscape Negara sebagai hadiah istimewa kepada rakyat Terengganu. Hari ini telah menjadi satu tarikan yang sangat popular dan tempat yang amat seronok untuk beriadah bersama dengan ahli-ahli keluarga, selaras dengan slogan kita, badan sihat, minda jegas. Dan pada petang ini, sekali lagi, kita menyaksikan sejarah di mana dengan peruntukan 70 juta ringgit dari Kerajaan Persekutuan dan atas kerjasama Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Datuk Bandar dan Kerajaan Negeri, kita berjaya bersama-sama membangunkan the latest iconic landmark of Kuala Terengganu, di mana lebih kurang 700 orang pekedai akan mendapat manfaat daripada projek pembangunan semula Pasar Payang, kompleks Pasar Payang ini. Dan tadi saya dengan perasaan penuh tawaduk telah pun bercadangkan kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar supaya market ini dijadikan ataupun dinamakan sebagai Central Market at Pasar Payang Terengganu, supaya dia menjadi satu kompleks pasar yang tersohor antara yang paling cantik di seluruh negara, khususnya dalam usaha kita untuk membuat persiapan rapi menjadi pengerusi ASEAN pada tahun depan, di mana akan tiba ramai orang, pemimpin-pemimpin, ketua-ketua negara asing ke tanah air kita. Dan menjelang tahun 2026 adalah tahun melawat Malaysia, dan Kerajaan Persekutuan dengan persiapan yang dibuat, kita menjangka di mana ketibaan pelancong akan meningkat ke 35 juta orang, membawa masuk jumlah pendapatan 140 bilion ringgit. Nah, ini merupakan satu pemangking yang merancakkan ekonomi negara. Oleh kerana itu, sudah tentunya negeri Terengganu yang sentiasa dekat di hati tidak akan dikecualikan daripada menerima manfaat daripada tahun melawat Malaysia. Oleh kerana itu, kita perlu menyediakan lebih banyak produk-produk pelancongan seperti Central Market Terengganu seperti ini, supaya apabila pelancong masuk, dia ada tempat bukan saja untuk beriadah, tetapi untuk membeli, belah dan membantu meningkatkan pendapatan penjaja dan juga pekecil, peniaga-peniaga kecil Kuala Terengganu. Selain daripada itu, petang ini KPKT dengan dalam program sentuhan kasih telah pun memberikan 1.5 juta ringgit sebagai permulaan program bandar selamat kepada 3 buah PBT di Terengganu, termasuk Majlis Bandaraya Kuala Terengganu, Besok dan juga Marang. Ini menjadikan jumlah sentuhan kasih pada hari ini, pada 28 hari bulan Februari, berjumlah 88.5 juta ringgit. Dan saya anggap 88.5 juta ringgit ini merupakan satu titik permulaan. Dan seperti yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita akan terus menjalin hubungan kerjasama yang erat, di mana dalam siri saya meneruskan sentuhan kasih, saya akan datang kembali lagi untuk membawa berita-berita baik. Tapi setakat hari ini sebagai titik permulaan, 88.5 juta sebagai hadiah istimewa kepada Terengganu Darul Iman. So, jelas semua? Soalan? Baik, so kita jangka bila pasar ni akan start beroperasi? Pasar ni hari ini telah pun diserahkan secara rasmi kepada Majlis Bandaraya Kuala Terengganu. Bila pasar ni beroperasi, jika ikut saya, jika boleh, sebelum Hari Raya Aidilfitri.
supaya peniaga-peniaga ni dia dapat mengambil peluang untuk mendapat pendapatan. Tapi tarikh ni saya rasa saya berserah kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan juga Datuk Bandar. Datuk Bandar hari ini sangat gembira, akhirnya impian jadi kenyataan dan kita menaruh harapan yang tinggi. Cuma daripada segi penjagaan, kita haraplah sini ini kebersihan seperti dikata oleh Yang Amat Berhormat, tandasnya wajib bertaraf BMW, bersih, menawan dan wangi. Jika tidak, dasar kita memang sangat jelas, mulai 1 hari bulan Januari, jika tandas kotor, lesen perniagaan akan dibatalkan. Bagi peringkat Majlis Perbandaran, mulai 1 hari bulan Januari tahun 2025. Majlis Daerah 2026. Kebersihan sangat penting kerana kebersihan adalah sebahagian dari keimanan. Itu adalah tanggungjawab kita untuk menjaga kebersihan. Tiada dalih, tiada alasan. Siapa yang kotor, saya mohon maaf, lesen perniagaan akan dibatalkan. Saya dah berikan juga satu lagi, peniaga-peniaga jika dapat sewa, dia tidak boleh sewa kepada warga asing. Tahun lepas KPKT telah pun melancarkan 1,869 operasi. Kementerian telah membatalkan 26,105 lesen yang melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk 384 orang rakyat Malaysia yang sewa lesen perniagaan kepada warga asing tanpa izin. Lesen itu semua dibatalkan, malahan akan diambil tindakan undang-undang. Ini adalah komitmen KPKT untuk melindungi peniaga-peniaga kecil, khususnya warga rakyat Malaysia, untuk mendapat peluang kerjaan. Saya rasa jelas. Ada lagi soalan? Maybe. Ya. Tapi gerakan mengenai bukan yang kita untuk dijadikan ini bawah kementerian WebI kepada kerajaan negeri yang berjumlah 187.45 juta Ya. tahun ini. Yang berbanding tahun lepas macam mana? Okey. Kita untuk apa? Memang. Okey. Terengganu ada 7 buah PPT. Di mana dalam rancangan kita, tadi pun saya ada sebut dengan Yang Amat Berhormat Menteri Besar, kita merancang untuk memperuntukkan lebih 180 juta ringgit disediakan kepada PBT, sama ada bantuan kadar ataupun projek-projek kemudahan awam. Ini adalah satu peningkatan yang amat ketara, lebih tu 24% jika dibandingkan dengan tahun-tahun yang lepas. Dan kita jangka setelah peruntukan ini berjaya dibelanjakan dengan sempurna, di mana PBT dalam negeri Terengganu akan melaksanakan lebih daripada 350 projek kemudahan awam, termasuk Taman Rekreasi Madani, tandas-tandas awam bertaraf BMW, pasar-pasar yang indah, cantik dan mesra pelanggan, dan lain-lain lagi. Yang 88.3 juta tu untuk yang Medan Selamat itu untuk Terengganu saja ke seluruh negara? Bukan, 88.5 itu kiraan ini 70 juta ini pasar ini. 17 juta di Taman Awam Kedah. 1.5 juta untuk program Bandar Selamat sebagai tahap permulaan. Sekarang baru bulan Februari. Alright. So jumlah 88.5. Tapi kita memang ada sediakan another 180 million untuk Terengganu. Cuma macam mana kita nak agihkan, ini terpulang kepada permohonan PBT berlengkap dengan bill of quantity. Maybe. Ya. Ini kan ada cadangan nak jadikan central market of pasar payang Yes. kan. So anda katalah benda tu diterima oleh pihak kerajaan negeri. So akan datang pasar payang dari segi penarafannya adakah akan dimonitor oleh KPKT juga? Ya, memang kita harap, saya sebagai insan yang kedih akan menaruh harapan yang tinggi supaya bangunan ini yang tersegam megah, apabila dia diberikan nama Central Market at Pasar Payang Terengganu, pada satu hari nanti dia juga akan mendapat penarafan sebagai one of the warisan negara seperti the Central Market of Kuala Lumpur. Cuma ini bangunan baru, so dia belum dapat lagi ciri-ciri bersejarah. Tapi dia memang sekarang berciri-ciri moden. Tadi saya pun ada cadangkan kepada kerajaan negeri, selaras dengan objektif Sustainable Development Goal yang memang adalah wawasan kerajaan untuk pastikan
pembangunan yang mampan. Saya memang ada cadang kepada SS dan Yang Amat Berhormat supaya di atas ini bumbung kita pasangkan solar panel supaya bil elektrik di bangunan ini akan turun secara ketara. Ini adalah satu pelaburan lah mungkin dari segi kerajaan negeri. Saya sentiasa ibaratkan lembu sudah beli, tali itu kerajaan negeri bayar. Tapi bagaimana dengan yang di sebelah Sebelah itu memang it will become a wet market. Saya rasa terus tidak ada gangguan di mana yang ada jual bahan-bahan yang basah, daging ke, sayur dan juga buah-buahan dan lain-lain, mereka akan kekal di sana. Sini ini untuk kesenian, kraft tangan dan kebudayaan dan pelancongan. Jadi infrastruktur dan juga kejaminan di sana tak akan dilupakan juga kan? Mestilah. Ini sebagai satu kompleks pasar yang menemui pertemuan semua pihak. Kita bukan saja hanya jaga keperluan ataupun kehendak pelancong, tapi keutamaan kita memang peniaga-peniaga kecil di Kuala Terengganu. Cuma kita nak naik tarafkan supaya batik Terengganu menjadi lebih tersohor lagi. Khususnya tahun depan kita akan menjadi pengerusi ASEAN. Kita berharap juga lebih ramai pemimpin daripada negara luar akan datang membeli belah di Terengganu dengan produk-produk seni dan kraft tangan yang kita. Alright. Dato' Sri kalau boleh komenlah cadangan untuk jadikan sentra market of Pasar Payang bagi pihak kerajaan negeri sendiri. Kita akan teliti dengan serius cadangan daripada Yang Berhormat Menteri. Saya percaya kita mempunyai hasrat yang sama untuk menjadikan Pasar Payang yang ada ini sebagai ikonik di negeri Terengganu, bukan sahaja negeri Terengganu sahaja, bahkan dalam negara kita. Jadi kita akan bincang lebih lanjut lah. Dato' Sri, dari saya tu kan sebelum ni ada isu macam ada setengah peniaga yang akan berpindah. Adakah isu tu masih ada lagi? Kita akan berdepan dengan perkara-perkara sebegitu. Itu adalah perkara biasa. In fact, apabila kita siapkan yang temporary Pasar Payang 2 tu pun di peringkat awal dulu memang ada timbul keengganan dan macam-macam ketidakselesaan dan sebagainya. Tapi saya rasa itu adalah perkara biasa. Kita mula-mula masuk rumah, barang-barang perabot pun tak ada lagi. Jadi tentulah dia akan mengambil masa. Pasal mula-mula tidur atas tilam atas lantai dulu. Lepas tu barulah kita tengok supaya semua akan rasa selesa dalam waktu yang secepat mungkin. Tapi nanti ada yang tak nak berpisah. Ada yang peniaga makanan pun nak pindah ke sini juga. Tak apa, kita bincang. Kita akan libat urus semua. Termasuklah saya pun sudah maklum kepada Yang Berhormat Esko Perumahan tadi dan Kerajaan Tempatan supaya sebelum mereka masuk ke bangunan baru ini dan termasuk yang berada di bangunan lama Pasar Payang 2 tu, supaya mereka mengikuti kursus-kursus mengenai kebersihan, mengenai cara pelanggan dan berdepan dengan pelanggan, komunikasi dan sebagainya. Itu akan kita buat supaya mereka sedar bahawa bukan mereka berniaga untuk tempatan saja, bahkan ianya akan diingati ke peringkat antarabangsa. Sini mungkin ada tak tarikh mungkin yang akan berjangka sebab beroperasi macam Tak sabar dah ya. Tak sabar. Apa? Tunggu. Kita akan buat pengumuman. Kat nak niaga sini ke? Bila kita dah susun dari segi tarikh dan sebagainya, termasuklah libat urus bersama dengan semua pihak, kursus-kursus yang berkaitan, kita akan maklumkan kepada publik tarikh pembukaan untuk publik menyerbu Pasar Payang 1 dan 2. Maksudnya dah tempoh sebulan tak mungkin lah. Maknanya kan. nak raya tak sempat. Tak sempat lah kan. Tahun 4. Masih menuntut lagi. Okey. Ya. Terima kasih. Alright. Mungkin Dato' Sri berharap kami ini diterjemahkan dalam isu Ya, tentunya saya sangat yakin dengan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi bahawa yang paling penting bagi mana-mana kepimpinan negeri atau negara untuk terus bekerjasama, bukan dalam aspek kerajaan tempatan saja, bahkan dalam seluruh aspek, kerana yang menjadi stakeholdernya ialah semua rakyat. Rakyat ini tak kira parti apa, mereka tetap rakyat. Jadi saya juga menyeru kepada semua agensi-agensi dan kementerian-kementerian yang ada dalam negara kita ini, tidak kira apa, untuk terus kita bekerjasama untuk mencapai objektif kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
untuk rekod juga projek ini merupakan projek lama Datuk Seri. Kenapa kerajaan masih teruskan walaupun berbagai legasi? Itulah yang saya sebut dalam ucapan Baik. saya, bahawa bila wartawan tanya saya apa penekanan bila saya dilantik pada 2018, saya kata mana-mana yang baik yang dilaksanakan oleh kerajaan yang lalu, termasuklah perancangan, bukan sekadar projek yang sedang berjalan, yang perancangan pun yang baik kita akan teruskan dengan melakukan penambahbaikan, dan ini antara contoh kita mengatakan apa yang kita janjikan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Okey. Siap.